Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin, wa min hasadin hasidin, wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia ini, iaitu hari Jumaat, hari sebagai perayaan mingguan bagi umat al-Islam. Maka dengan anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita kaum ibu yang dihormati sekalian, boleh kita beripung dan boleh kita bersama-sama di dalam majlis. Hadap ke depan sikit. Dalam majlis hendak nak menuntut tim mengaji akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini kalau kita tengok keadaan, suasana para sahabiyat dulu, para kalangan kaum ibu dan orang perempuan di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ni macam ini jugalah yang mereka itu usaha untuk mudarasah mengaji akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pada zaman itu Nabi kita sendiri jadi guru bagi orang perempuan, dan seterusnya iaitu Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin menjadikan guru bagi orang perempuan, orang yang kedua lepas daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Majlis lagu ni adalah majlis yang dilikungi oleh para malaikat, yang dilikungi oleh para malaikat yang dinamakan malaikat as-sayyahin, malaikat yang senantiasa jalan atas buka bumi Allah Ta'ala, carinya halaqatul ilm, halaqah tempat beripung untuk nak carikan ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. InsyaAllah pada hari ini sebagai kali yang kedua lah amba boleh berjumpa dengan kaum ibu yang dihormati di sini. Kita nak tengok hari ni moga kali pertama tu kita tengok dah dan dengar dah sedikit daripada kelebihan orang nak menuntut ilmu pengetahuan, terutama nak menuntut ilmu sakut paut dengan Quran. Hari ni insya-Allah kita nak mari tengok, nak mari baca, nak mari mengaji satu tajuk daripada tajuk Quran hak kita nak mengaji, daripada kalam Tuhan sendiri. Kalau boleh tu kita bawa lah Quran mari tiap-tiap kali main ngaji tu kena bawa Quran semua.
Walaupun kita kata sekarang lah ni ada telefon, tapi tak serupa dengan kita bawa Quran. Sebab kelebihan kita bawa Quran dalam mushaf itu ya hukum hakik suku. Keberkatan tak sama. Walaupun dalam telefon hak alat canggih lah ni, modern learning ni tak ada gapo juga, tetapi kita bawa mushaf lebih ada kesikahtan kita, ada kepercayaan pegangan kita tu lebih kuat, lebih teguh daripadanya. InsyaAllah pada tengah hari ini, sebagaimana yang diberi masa oleh Ustaz Allah kita ni, kita nak tengok di dalam dua tafsir. Saya buat wisa dua orang lah tafsir hari ni. Yang pertama Imam Ibn Kathir, yang kedua Imam Syaukani. Hak ni daripada Syria, Syam, hak ni daripada Yaman. Mari kita nak tengok kata yang nak royak gapo kepada kita. Kalau kita boleh tengok Quran, insya-Allah kita buka Quran di surah Fatir. Surah Fatir ni iaitu dia duduk belum daripada surah Yasin. Cuba bukalah dalam Quran tu surah Fatir, iaitu duduk di dalam juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-22 lah kalau kita nak kecek tu. 23 maaf, 23 gitulah. Cuba kita tengok suratul Fatir. Mengikut tertib tadi tu ayat yang ke tertib surah yang ke-35. 35. Kita tengok situlah sikit. Hari ni kita nak mengaji tafsir. InsyaAllah kita nak mengaji tafsir. Kita sama-sama tadabbur lah. Kita sama-sama tadabbur akan isi kandungan Quran. InsyaAllah saya nak beri di sini ni kelebihan hak Tuhan royak terhadap Quran sendiri. Kalau kita dengar hak orang lain tu asal tak sedap, kita nak dengar pada Tuhan sendirilah. Mari kita tengok di dalam Al-Quranul Karim. Kita buka, tolong itu mama ni main dekat sikit tak apa. Ada masa itu ada ruang lagi ni kita depan sikit kerana ada banyak lagi hak siapa tu supaya boleh kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu pengetahuan belaka ni. Dan jangan terlupalah, jangan terlupa kita sama-sama berdoa. Kita buka. Lepas tu kita senyap, kita dengarlah ni majlis Quran. Kita kena hormat kepada Al-Quranul Karim. Kita senyaplah buka saja ya, buka Quran, kita sama-sama tanya, kita bisik tak apa. Buka pada ayat yang ke-29. Cuba kita tengok ayat 29 nah. Ayat 29 tu cuba kita tengok situ. Ayat ning kita nak royak, kita pakat nak ngaji pada tengah hari ni, iaitu orang Islam dia nak nego dengan Tuhan ni. Cara nak nego ialah lagu mana cara nak nego dengan Tuhan. Kerana orang apabila tak pandai nego ni, dia tak ada lah hasil lah. Kita dengar ayat Quran molek. Kita dengar. Saya nak buat mukaddimah supaya kita boleh faham. Jadi Tuhan royak ayat 29 tu nampak lagi tu. Boleh dah ayat 29? Innal ladzina yatluna kitaballah, boleh lagi? Nampak tak tu? Surah Fatir ayat 29. Tengok situ nah. Kita nak tengok di sini. Cuba kita pakat baca sekali. InsyaAllah kita baca sama-sama, kita pakat baca. Kita gerakkan lidah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Alhamdulillah, kita ambil 2 ayat dulu, insya-Allah kita tengok dan lagi kita akan hubung. Tuhan katakan, coba kita pakat tengok ayat Quran itulah kita tengok. Tuhan kata innal ladzina, sesungguhnya mereka yang Allah Taala mengkhabarkan tentang hal orang-orang yang beriman. Keadaan orang-orang yang beriman yang mereka itu yatluna kitab Allah. Kalimah tala yatlu tilawah ia lain daripada qara'a yaqra'u qira'ah. Kalimah tala yatlu tilawah ia lain daripada qara'a yaqra'u qira'ah. Sebab kalimah tilawah ni makna kita baca serta kita kena memahami makna. Bukan sekadar kita baca tetapi kita tak faham, tak boleh lah tu. Sebab Quran ni ia pasal suruh kita beriman dengan dia, suruh kita faham isi kandungnya. Faham isi kandungnya, lepas pada tu kita beramal dengan dia. Hak kita mari jalan ni kena dah lah. Mula-mula tak pandai kita nak baca, kita mari ngaji cara nak baca. Tiap-tiap minggu guru mari mengajar cara kita nak faham. Lepas daripada faham, dok tak kita dah lah nak amal ataupun tidak. Kalau gitu, mereka, sesungguhnya mereka yang baca akan kitab Allah. Kalimah baca di sini ni, makna kata tilawah, baca dengan faham. Baca dengan tadabbur, baca dengan memahami isi kandungan Quran. Sebab itulah Tuhan kata di dalam ayat lain, iaitu ayat surah An-Nisa, Tuhan katakan, afala yatadabbaruna al-Quran, takkah kamu itu tadabbur akan isi kandungan Al-Quran, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ni mari lain daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya ia belaga sama sendiri, tak boleh nak beripung. Quran ni tak ada tempat kata nak belaga sama sendiri, selisih sama sendiri, tak boleh nak faham dia, tak ada. Jenis Quran ni jenis kita boleh baca dia, boleh faham dia dengan cara mudah. Sehingga Tuhan kata Quran ni mudah 4 kali di dalam surah Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tuhan mudahkan Quran tadi itu 4 kali. Tuhan sebut 4 kali bagi mereka yang nak faham. Bagi mereka yang nak faham, nak boleh baca, nak boleh faham, boleh reti, boleh amal, yang mudah. Walaupun Quran ni orang reti Arab secara mana, nak tulis Quran tak boleh. Hebat ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, ilmu gapo pun nak tulis Quran tak boleh. Tetapi Quran tu hewi mudah bagi orang nak. Bagi orang nak reti, nak amal, nak faham, ya boleh. Cuba kita khayal tengok. Quran 30 juzuk terbanding. Tapi Tuhan wi manusia tu boleh ingat. Akan Al-Quran ambil di Fatihah hingga An-Nas. Bukan mudah benar lagu tu. Tetapi ada tak yang ingat Quran? Ada. Dalam negara kita ada. Ada. Terkadang kita mau ni ingat Quran juga. Anak cucu kita ni ingat Quran juga. Sebab apa? Sebab Tuhan mudah bagi orang nak. Kalau orang tak sik, jangan kata nak boleh baca. Jangan kata nak boleh faham, jangan kata nak boleh beramal. Tengok pun tak pandai nak tengok. Aku gapo tak tahu.
Kelebihan tak serupa. Dengan sebab itu hati kita tadi itu kena bersih dulu. Nak dulu. Nak kita nak tu dulu, barulah Tuhan tu ubah kita. Baru Tuhan mudah bagi kita. Sungguh ke? Ya. Pia ayat Allah Taala ayat kata yang mana? Tuhan kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah suai kita. Tak akan apa nama yang kata? Tak apa. Tak ada masalah. Allah Taala tak ubahkan suai kita, tak ubah keadaan kita, tak ubahnya suasana kita selama mana kita sendiri tak saya ubah diri. Kita tak pandai, kita nak lock tak pandai situ, kita tak faham, kita nak lock diri kita tak reti situ, tak faham situ, hak ni Tuhan tak uwi. Biar dia tak faham situ. Tapi kalau kita nak, ayam mari lalu, Tuhan mari selalu uwi kemudahan bagi kita. Kalau sebab kita nak, ya boleh. Yang cari, dia tanya, dia jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni, tak ada masalah. Dengan sebab itu kita perhati molek ni dalam majlis ni saya nak royak benda hak yang Quran royak. Kita sekadar nak jadi speaker ni ya. Hak Tuhan royak kepada kita. Lagu mana tengok? Allah Taala mengkhabarkan terhadap orang yang beriman. Orang beriman ni sifat lagu mana? Yatluna kitab Allah. Orang yang baca akan kitab Allah. Baca dengan apa? Baca dengan hati, dengan tadabbur, dengan faham. Kita tak akan jadi mulia kalau kita tak faham Quran. Manusia tak akan jadi manusia kalau tak erti Quran, tak faham. Dia tak akan jadi manusia. Macam manutที่แท้จริง จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าเขาไม่เข้าใจอัลกุรอานุลกะรีม tak akan faham, tak akan boleh erti, tak tahu kata hakikat hidup dia, malaikat yang kena erti Quran. Sebab apa? Sebab Quran ni dia nak bawa kita, pimpin kita kepada syurga. Allah Ta'ala kata inna hadzal Quran yahdi, pimpin. Sesungguhnya Quran tadi cing Al-Quran ni cenampa kita, cakcung kita lillati hiya aqwam, kepada jalan ni yang lebih bahagia, jalan ni yang lebih tenang, jalan ni kepada syurga Allah Ta'ala. Subhanallah. Ni Tuhan jamilah Quran. Ya. Quran kita ngaji dengan Quran. Ayat ni tafsir ayat ni tafsir gini. Wa imu bagi Nabi. Hijau ulama banyak tu. Wari Quran dengan tafsir Quran dengan Quran, wa imam tafsir Quran dengan perkataan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ataupun anak murid dia, para sahabat tabi'in. Tak apa, faham molek. Ingat nah kata Quran kita duk ngaji ni, kita kena baca dia. Ni orang sifat orang beriman, yatluna kitab Allah. Suka baca Quran. Kalau kita jadi orang beriman tapi tak baca Quran, bukan Islam sebenar. Bukan Islam yang sebenar. Terutama kita orang perempuan. Sebab orang perempuan ini Tuhan jadikan apa dia? Tuhan jadi apa kita sebagai orang perempuan? Tahu ke tak sebab Tuhan jadi kita? Jadi untuk nak mentarbiahkan seorang anak hak dapat daripada kita nak jadi orang pula. Sebab gapo kita boleh kecek lagu ni, cuba tengok Siti Sarah dengan Siti Hajar. Siti Hajar terutamanya dia mak bagi Nabi Ismail. Siti Sarah ni mak bagi Nabi Ishaq. Tak kalau Ibrahim sebagai ayah dia raya inni ara fil manam anni azbahuk. Aku nampak mung hai anak, hai Ismail, aku nampak dalam mimpi kata aku ni sembelih kamu. Sembelih mung makna kata bukan kok lain tak, sembelih betul-betul. Dan Ismail dia faham kata tiap-tiap mimpi Nabi wahyu daripada Allah Ta'ala. Lalu Ibrahim dia tanya Ismail, fanzur madza tara, fanzur madza tara. Mu nak nampak lagu mana dengan pandangan hak aku royak kepadamu? Lalu dia jawab pada ayah dia. Cuba kita tengok. Ni tarbiyah mak dia, tarbiyah mak dia sampai katubik jadi orang, jadi nabi ni lagu mana? Cuba kita perhati. Ni kita orang perempuan. Hijau orang perempuan. Fanzur madza tara? Qala ya abati fa'al. Hei ayah yang aku yang dikasihi, ya abati. Tak serupa dengan ya abi. Kalimah ya abi ni atas abang pengen kata kasar sikit. Kalau ya abati, hak ni lemah lembut kecil. Kena molek dengan Tuhan kata
wa qul lahuma qawlan karima. Kecek dengan mak pak tadi tu, kecek dengan perkataan yang mulia. Dalam bahasa Arab, abi dengan ya abati lain. Kalimah ya abati makna hei ayah aku yang dikasihi. Kecek gitu. Kalau ya abi, hei ayah gitu ya. Tak sama. Lalu dia kata lagu mana? Ya abati. Sebab apa dia boleh kecek dengan pak yang lagu tu? Karena tarbiyah betul ke daripada Siti Hajar. Kita sebagai orang perempuan ni hak betul anak tu baik mari ni. Ya abati fa'al, buat apa? Ya abati fa'al madza? Ya abati fa'al ma tu'mar. Hei ayah yang dikasihi, buatlah apa yang mung tu mimpi, yang mung itu dapat wahyu pada Tuhan, nak sembelih kan sembelihlah aku. Boleh taat kepada pak dia sebab mak dia tarbiyah. Dengan sebab itu kita apabila dengarnya isi kandungan Al-Quran, kita sebagai orang perempuan, penting bagi kita sebagai kita ni nak pergi teraju pula. Kita nak tarbiyahkan anak cucu kita witubik jadi orang depan. Waja'alna lil muttaqina imama, menjadikan kita ni sebagai orang yang jadi pengikut bagi orang molek sebab tarbiyah orang perempuan. Dengan sebab itu kita nak tarkiz bahasa Arab mana kata kita nak kejak, nak kemah orang molek. Kata kita ni ada harga duduk dalam masyarakat. Kalau punah setaban kerap keluar balik perempuan, balik mak punahlah orang. Punah habis. Ya pak ni ya nafkah balik luar rumah. Hak duk anak ni hak duk tubik mari jadi orang molek, boleh duk takhrisi gini kaduk depan kaduk jadi pakar pula, orang boleh pakar pula, boleh guna kita. Dengan sebab itu Quran dengan orang perempuan darajat dia tinggi lebih daripada orang lelaki pada setengah-setengah cepat. Kalau gitu Tuhan kata sifat orang beriman yatluna kitabahu, yatluna kitab Allah, makna suruh baca kitab Allah Taala. Mana awak lagu mana kita faham kitab Allah Taala? Mula-mula sekali kena ngaji pandai baca dulu. Hak kita dah ngaji ni kena dah lah. Sebagaimana kita tegah dah pada perjumpaan kita telah lepas. Sekali ni pun ayat gitu. Mana kita kena ngaji pandai baca. Sebab gapo kena ngaji pandai baca? Sebab nak tahu kata Tuhan ayat gapo pada kita. Ilmu hak daripada Quran ni lah ilmu sungguh. Sebab tu Imam Syafi'i katakan, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma faqiha fihima wa ma siwahuma fa min wasawis syaitan. Dia kata ilmu apa yang Allah Taala kata, Rasul kata, dan apa hak faham daripada Quran dan hadis, lain daripada tu daripada hasutan syaitan. Yes. Dengan sebab itu kita ni kena baca kitab Allah Taala. Cara nak baca, ada tok guru kita nak baca ni kena dah lah. Baca cara kita sekadar mana kita kuasa. Lepas daripada kita baca dia, kita beriman dengan dia dan beramal dengan apa yang ada dalam isi kandungnya dia. Sebab kitab Allah Taala ni wajib kena baca, wajib kena faham, wajib kena beramal dengan dia. Baru jadi kata kita ni beriman dengan Allah, beriman dengan kitab Allah Taala. Sebab rukun iman ada ni semua. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. So kita beriman dengan Allah Ta'ala dan malaikat Tuhan dan kitab Allah Ta'ala. Beriman dengan kitab mana lagu mana? Makna beriman kita pandai baca, beriman kita faham dan beriman kita boleh beramal dengannya. Sekadar mana kita mampu, ya. Sekadar mana kita kuasa. Fattaqullaha mastata'tum. So kita takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita kuasa. Sekadar mana kita kuasa kita buat. Nabi pun kata gitu juga, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh menghai umatku, buatlah sebagaimana mu tu kuasa. Senang kita orang Islam tak payah. Sebab dia suruh benda kita kuasa, apa tak boleh nak buat kat mana? Sebab tak boleh nak buat kerana tak faham, tak faham. Maiเข้าใจ, mai เข้าถึง, tak pandai nak faham. Mai sama tidak เข้าใจ ได้. Maka tak boleh nak faham. Apabila nak faham tak boleh, dia nak buat tak boleh. Dengan sebab itu majlis umpama ni kita beri pong ni dia ada harga. Apa boleh kata harga? Kerana kita nak fahamkan isi kandungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat orang yang beriman, baca Quran. Selepas itu aqamus solah. Cuba tengok dalam Quran.
Apa makna aqamus salah? Yakni suruh kita itu mendirikan semaya. Dirikan semaya lagu mana? Kita ada buat dah tu lah. Sebab Islam bina di atas 5. Bunyal Islam ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah kamali wa iqamis salah. Mengucap 2 kalimah syahadah kamali suruh mendirikan sembahyang. Apa makna mendirikan sembahyang? Yakni tuhafizu ala awqatiha. Suruh kita jaga waktu dia. Apa nak jaga waktu? Sebab Tuhan kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semaya ada waktu yang dihadkan, yang ditahdidkan, yang disakatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaya ni hak molek sekali kita sebagai kaum ibu semaya awal waktu belakang saf. Belakang pada saf kita semaya awal waktu. Hak lelaki semaya depan, semaya dengan cara berjamaah di masjid dan sebagainya. Kena semaya awal waktu. Maksudnya semaya tengah waktu boleh tak Tuan Guru? Boleh. Bila? Apabila kita ada keuzuran. Musafirkan lagu mana? Semaya akhir waktu boleh tak? Boleh. Kalau ada sakit, tak apa, boleh. Semaya luar waktu boleh tak? Tak boleh. Apa semaya luar waktu tak boleh? Kerana Tuhan larang. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka semaya belakang daripada waktu. Makna semaya luar waktu. Mereka semaya luar waktu boleh satu je saja. Gapo? Semaya jamak. Boleh semaya luar waktu. Semaya luar waktu jamak takhir. Semaya aku tak semaya zuhur dalam waktu ni, nak semaya luar waktu. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita muqim duduk rumah, tak boleh. Kalau semaya dalam waktu, wa imma awal waktu, wa imma tengah waktu, wa imma akhir waktu. Akhir luar waktu tak boleh. Jangan semaya luar waktu. Sebab orang semaya luar waktu Tuhan tak terima. Apa Tuhan tak terima? Sebab ia semaya luar daripada masa. Mana awak lagu mana? Tak. Nak taubat. Jangan buat mudah-mudah. Sebab Nabi SAW kata, man fata salatal asri amdan, siapa dia sengaja tak semaya asar dalam waktu, faqad habita amaluh, maka sesungguhnya amalan dia akan hampa. Semaya asar jaga. Kemudian Nabi SAW kata lagu mana? Athqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subh. Seberat-berat semaya di atas orang munafiqin, semaya isya dan semaya subuh. Sebab tu semaya kita tak boleh nak buat main-main. Siapa dia nak lapang luah dalam masalah rezeki, jaga semaya zuhur jadi molek. Semaya asar hak Tuhan raya. Apa nama? Semaya asar ni apa panggil salatul wusta. Salatul wusta iaitu semaya asar. Sehingga Nabi kata semaya asar ni sampai dia tak semaya tinggal dia, amalan dia hampa. Pas semaya maghrib ni iaitu semaya awal waktu, apa panggil semaya witir untuk nak mentutupkan hari. Sebab itulah witir hak fardu tak serupa dengan witir hak sunat. Witir fardu kena datangkan tahiyat awal. Kamana tahiyat akhir, iaitu semaya maghrib hak kita duk buat sama-sama itulah. Kalau kita nak semaya witir hak malam, kalau nak buat 3 rakaat selalu, jangan tasyahud awal. Semaya tasyahud awal, ayat awal tak usah baca. Kita pergi baca hak akhir. Semaya 3, semaya tahiyat hak akhir sekali. Hak tu makna kata cara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis yang sabit daripada baginda. Kemudian baca Quran, semaya, gapo lagi? Ni sifat orang beriman. Wa anfaqu, suruh kita itu menafkahkan. Makna suruh kita infak. Apa makna infak? Makna belanja. Mimma razaqahumullahu ta'ala fil awqatil masyru'ah lailan wa nahar, sirran wa alaniyah. Suruh kita mendermakan daripada perkara yang Allah Ta'ala merezekikan kepada kita pada waktu yang disyarak, sama ada malam ataupun siang, sama ada dalam keadaan zahir ataupun tak zahir. Lagu mana nak syarah wipah? Ni kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Yakni Quran yang kita dah baca ni dia suruh kita. Apabila Quran suruh, makna Tuhan lah suruh. Tuhan suruh kita dalam Quran. Ya, Nabi suruh dalam hadis. Kalau gitu kita nak jaya kena pakai Tuhan, pakai Rasul alaihi salatu wassalam. Sebab tu dalam ayat Quran dia kata ana, wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul la'allakum tuflihun. Kita nak jaya dak, nak akak tangan belakang kita nak jaya. Okey, memang kita nak jaya. Nak kepada kemenangan.
ชัยชนะเราต้องการทุกคนไม่มีใครที่ไม่ต้องการชัยชนะแต่วิธีการหาชัยชนะคือต้องฟังเชื่อฟังอัลลอฮ์ Subhanahu wa taala และเชื่อฟังท่านศาสดารัสูลุลลอฮ์ sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Masuk habis licin, lelaki ataupun perempuan, masuk habis. Orang yang beriman, taatilah kamu akan Allah dan taatilah kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan dapat kejayaan dunia dan di akhirat. Kita dengar dah, Tuhan suruh wa anfaqu. Kalimah anfaqu ni makna suruh kita belanja ratik benda hak Tuhan wi kita. Kita nak wi segar diri kita, kalau kita bakhil tak jadi. Orang bakhil ni wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Kalau kita bakhil, bukan kita bakhil Allah kepada Tuhan, Tuhan tak ada mudarat gapo kepada kita. Kalau kita tak sewa kerja dalam midah nak menginfakkan harta kepada jalan Allah Taala, orang lain Tuhan bangkit orang lain. Banyak lagi di kalangan hamba Tuhan, tapi kita wi harta kita pada jalan Allah Taala, bantu agama Tuhan. Kerana Tuhan ayat atas siapa dia kedekut bakhil, maka tak lain tak bukan dia bakhil untuk diri dia. Dia tak ada gapo. Tuhan suruh anfaqu mimma, daripada perkara mana? Perkara yang Allah Ta'ala mengrezkikan kepada kita. Gapo makna rezeki? Rezeki harta benda, rezeki masa, rezeki ilmu pengetahuan, rezeki kesihatan, semua ni kena belanja belaka di jalan Tuhan. Kita jadi faham kata infak mana belanja harta sekarang ada. Masa kita kena wi kerana Allah. Ilmu kita kena gerbe kerana Allah. Kekuatan kita, sehatan kita kena wi kerana Allah. Jangan kita buat tak sewi. Kalau Tuhan cabut benda tu kelak, moga benda hak dia belaka. Semua ni panggil nikmat daripada Allah, rezeki daripada Allah. Tuhan kata rezeki daripada aku. Dalil wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat rezeki mana-mana malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak kita nak ada kekal sekali dengan kita nak buat lagu mana? Pasti kita kena jalan mengikut hak dia. Allah Taala kata lagu mana dalam Quran? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Khabarlah kepada aku hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatmu. Royak kata gana, siapa dia syukur kepada aku, nasihat aku akan tambah kepada dia. Syukur lagu mana? Belanjalah benda hak kita dah ada ni, harta benda kita, masa kita, tenaga kita, ilmu kita, kekuatan kita, sihat kita, ui kerana Allah kata. Barulah benda itu tu kekal dengan kita lama. Kalau kita tawak lagu tu, Tuhan akan tarik daripada kita, sebagaimana ayat kita dengar tadi. Kemudian suruh kita ui kan di sini, yakni ui pada harta kita pada waktu yang tertentu. Hak mana? Zakat harta kita ada, zakat perniagaan kena ui, zakat fitrah kena beri. Kita kena faham masalah zakat ni. Lagu mana zakat gitu, zakat ni kena faham. Dan sedekah hak mana lagi? Sedekah hak besing, hak tatawak. Tatawak ni mana lagu mana? Makna perkara yang sunat. Di bila masa tak ada masalah. Hak molek sekali kita beri, hati kita ni kena ikhlas kepada Allah Taala. Cuma kita nak beri tadi itu tengok pada orang mustahak. Orang buat kerja sungguh okeylah, bantulah dia. Kalau tak buat kerja, tak ada cari makan tu banyak juga, ni tak boleh. Hak ni hak Tuhan suruh kita buat kerja lagu tu. Ya buat apa lagu tu? Cuba kita tengok. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu hendak perniagaan. Apa makna tijarah di situ? Makna pahala di sisi Allah Taala yang pasti dapat hasil daripadanya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur, nak balik bahasa, makna perniagaan yang tidak ada kerugian. Perniagaan yang tidak ada kerugian. Moga kita ada buat niaga dengan Tuhan kan? Apabila kita buat niaga dengan Tuhan, dapat rugi tak? Ya tak rugi sama sekali. Sebab kita buat niaga dengan Tuhan ini, yang pertama, iman kita tetap, Islam kita itu tetap, ihsan kita tetap,
tauhid kita tetap, kesihatan kita tetap, kebahagiaan kita tetap, kemajuan kita tetap, pembukaan pun tetap. Lapan perkara saja bila semua ni Tuhan akan beri belaka jikalau in sadaqallah, kalau kita benar akan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali dia ni niat nak mati syahid daripada medan perang. Dia niat. Sebab itulah man nawa syahadatullah, siapa dia niat dia nak dapat maqam syahid di sisi Allah Taala, dia akan dapat akan maqam itu wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas katil dia. Tetapi sahabat ni dia benar dengan Allah Taala. Dia masuk dalam medan perang sampai ke dia itu habis nyawa nak jaga kat agama Tuhan. Lepas daripada tu Nabi mari cek tengok mana sahabat dia untuk nak pergi kembomikan, nak pergi tanamkan di kubur orang-orang Islam. Nabi tengok dia ni mati duk diri gitu, mana duk dalam keadaan menyatak habis nyawa. Pedai dia duk dekat dengan dada dia, duk pegang tegak gitu, duk pegang gitu kerah gitu. Nabi kata hadzal rajul qad sadaqallah fasadaqallahu lahu. Orang ni yang benar dengan Allah, maka Allah Ta'ala benarkan dia. Kita, kalau kita benar sungguh nak mengaji Quran, we faham, terkadang Tuhan we kata kita mati, kita nak baca Quran. Dalam keadaan kita nak tengok Quran, habis nyawa dengan hatu. Banyak di kalangan alim ulama kita, pendakwah kita, mati Tuhan nak tengok Quran. Sebab dia benar dengan Tuhan. Siapa dia mati dalam keadaan lagu tu, maka dibangkit dalam keadaan lagu tu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, mati dengan kala Tuhan nak takut ke apa? Mati kita tak nak takut. Sebab dia tadi itu tak ada jadi kemudarat gapa-gapa kepada kita, terutama kita sebagai orang yang beriman. Jangan takut pada mati. Kalau kita reti hakikat mati, kita nak mati. Tapi jangan tertamanna. Sebab apa? Janganlah kita itu sampai kata ada uruh gapo atas muka bumi nak tunggu mati semata, tak jadi lagu tu. Mati akan mari. Tuhan kata man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa dia nak pergi jumpa dengan Tuhan, tak usah bimbang. Wa amma malak tetap malak email dia, ajal Tuhan akan datang. Siapa sah? Malaikat kena ambil kita semata dah. Tapi kita nak pergi dalam rupa lagu mana. Raja pai popak ke Allah Subhanahu wa taala ni sebab yang rau sangat liak dah. Kita kuasa nak pilih. Kita nak jumpa dengan Tuhan. Kita nak buat lagu mana? Kita nak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena usaha. Orang apabila tak ada usaha, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh lah maqam hak tinggi-tinggi tadi. Kita nak jaya dalam dunia, kalau tak usaha, ada gedik-gedik kaki gitu, patai kaki tangan, nak boleh gapo? Tak boleh gapo. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam kena tahu tujuan. Ramai orang hari-hari ni ghaflah, lalai daripada tujuan yang Tuhan jadikan kita. Kerana alat canggih banyak hari ni. Dalam ni sampai ke setengah-setengah tak ada. Tak ada dah tahu tawak gapo tu, tak ada tu. Bukan tak ada mana kata wak moga-moga hak molek dak, tak ada dah tahu tawak gapo. Ngorek dah tak tahu wak gapo, tak boleh gapo hari ni. Subhanallah. Masa ni apabila dia pergi ni sebagaimana duk royak lah sokmo-sokmo, masa ni tak kelik dah. Pagi tadi Nabi royak kata masa ni dia mari dah. Dia mari hak baru. Sampai ke setelah lagi, mengorek setelah lagi, ia akan klik lagi, ia tak mari. Ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. Sebab tu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia muhasabah diri tiap-tiap hari masa waktu lepas pada Isya, dia kata, hari ni aku buat gapo ratik. Hari ni aku buat gapo ratik. Hari ni aku buat gapo ratik, hasil gapo ratik, boleh gapo ratik. Ia hitung belah-belah. Ia hitung diri dia, belum daripada Tuhan nak hitung, ia hitung dah. Tu cara orang berjaya. Kalau duk puah weh tak tahu nak buat gapo, nak pergi kota pepuah, nak pergi kota ni pepuah, macam tu. Dia tak tahu tujuan hidup. Sedangkan dia hidup tapi dia tak tahu tujuan hidup. Hak biasa tu panggil mayat berjalan atas muka bumi. Hak ni hak kita bimbang, hak kita takut. Yarjuna tijaratan lan tabur. Yang nak kepada ganjaran Tuhan yang tak
tak ada kebinasaan. Tuhan tak tipu kita. Tuhan tak akan tipu Allah Ta'ala tak akan tipu kita. Tuhan nak daripada kita, Tuhan nak balas kepada kita. Tuhan tak tipu kita. Kemudian tengok ayat seterusnya, ayat 30. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ni Tuhan nak uji kita. Kalimah liyuwaffiyahum, supaya Allah Subhanahu wa taala nak menyempurnakan pahala-pahala mereka dan mentambahkan terhadap mereka itu daripada kelebihan-kelebihan Tuhan. Allahu akbar. Ayyuhal muslimat, ayyatuhal muslimat, hei ibu-ibu yang dikasihi, dengan molek Tuhan nak panggil kita. Tuhan nak ayat kata kita buat satu perkara, Tuhan nak balas 10 ganjaran. Terkadang Tuhan ambil 10 ni kali pula jadi 10 jadi 100. Hak 100 jadi 700. Di sisi Allah Ta'ala banyak Tuhan nak uji. Tuhan katakan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kita semua duk tanya ustaz, Tok Guru, nak buat lagu mana hidup bahagia sikit di dalam dunia ni. Masuk dalam keluarga panas, duk luar tempat umur panas, gotu panas, tak ada seni dia kata. Banyak orang-orang kerajaan mai duk mengadu kepada hamba, tanya, telefon mari ke gapo. Nak buat lagu mana bahagia? Saya kata nak bahagia tak payah. Oh ya tak payah ya kata. Baca surat apa utir dah tak jumpa lagi. Tang hang sang sawang dia kata. ความสุขที่แท้จริงยังไม่ได้เจอเลย tak jumpa lagi. Nak jumpa kita ni orang Islam yang tak lagi cari lain. Pergi cari dalam kitab hak orang Buza tulis dia tak jumpa. Hak orang Cina tulis tak jumpa, orang putih tak jumpa. Ya jumpa dah dalam kitab hak kita ada di rumah, hak duk kabuk tu. Ya jumpa dah situ, kita dah tak hak geliga, kita duk kabuk, dia tak tahu kok mana. Dia pergi cari hak lain, baca juga terkadang terbagi tu ya baca. Ya tanya, ya ada lah ni kitab-kitab kalau kita masuk dalam kedai-kedai tu ya ada kitab terbatu. Tang nam hangชีวิต tapi Tok Cha tulis. Hak ni pemikir mana kata ahli fikrah, mana orang hak pandai cara mikir tulis. Orang tak beriman. Orang tak beriman dia sesat jalan. Dia tak kenal diri dia pia tak tahu. Mari buat apa? Nak pergi kana? Duduk di mana? Tak tahu. 3 soalan ni hak cam tak mai dah. Cari jawab tak boleh. Sebab tu banyak di kalangan orang tulis buku akhir sekali bunuh diri. Hak apa? Sebab tak ada jumpa. Betapa banyak kita kenal di kalangan orang-orang putih, orang-orang hak pesen tak beriman tadi, akhir sekali bunuh diri. Artis darah ni, artis ni mana kata darah ni banyak bunuh diri. Kalau kita tengok dia tu Allah kata senang duit apa boleh mengikut banyak fan club kayak gitu gini, tapi akhir sekali bunuh diri. Buat apa? Sebab dia tak tahu hakikat hidup. Pas kita hadap kabut tadi tu dah usik demo lama. Buat apa? Kitab tu jadi buat tek main tu dia tinggi tak padan dengan kita. Allah. Harayak pula pakai kasubel pula. Teruk ah. Pas kita hadap jauh mata dua satu hak lain. Dengar lagu pun tak jadi sekabut tak habis. Gi situ pun tak habis. Jalan gi seluruh dunia ada duitnya, gi seluruh dunia. Tang tiao situ, tang tiao sini, gi tengok tu tengok ni. Tak ada boleh gapo. Mari hak ulama sunnah ni ayat kata nak cari kebahagiaan dalam hidup, ambil kitab kabut tu mari sapu. Lepas tu ngaji cara baca dia. Quran ni sekadar baca saja. Boleh dah kam langcai. Boleh dah ketenangan hati. Kalau baca saja, tak faham apa? Boleh dah. Pak tak pandai baca, dengar. Tapi jangan dengar Quran apa yang buat lagu kelajak-kelajak lah. Kalau lahnun kelajak ni dalam bahasa ulama tafsir ni, ulama Quran ni tak kena lah tu. Baca apa yang buat engik berdoa tu, lagu berdoa tu tak boleh lah tu. Ya cara baca Quran, baca sebagaimana Tuhan buat turun. Jibril baca atas Nabi lah mana? Ni kita nak ngaji qiraati tu, Jibril baca atas Nabi balah tu dah. Lalu kita kembali kepada ayat tadi. Man amila salihan min dhakarin aw untha. Siapa dia buat amal yang salih di kalangan lelaki dan perempuan. Amal salih
Gapo nama? Yakni kena reti ajaran cara nak buat amal, nak semaya lagu mana, nak zakat lagu mana, nak puasa lagu mana, nak buat umrah lagu mana, nak buat haji lagu mana. Nak peru anak lagu mana, nak jadi tok guru lagu mana, nak jadi anak murid lagu mana. Kena ngaji. Jangan kita gamak-gamak gitu. Apabila kita buat amal hak molek dah, tu hawi gapo kita? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tuhan akan beri kita hidup dari cara bahagia. Duduk sini bahagia. Hidup bahagia lagu mana? Tenang hati. Terkadang duit tak ada mana kali. Duit boleh 9,000 ya sebulan. Tapi tenang hati. Hak ni boleh 90,000 tak cukup situ. Ada dalam masyarakat. Kalau rakyat kata kena ke orang pula dah. Kita kaji mes sendiri. Di kampung tu kampung ni, keluarga tu keluarga ni 90,000 tak cukup. Hak ni boleh 9,000 tapi perasaan dia lagu lah. Sebab Tuhan jamin falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hayatan tayyibah, hidup panjang bahagia. Hati rasa senang. Sakit kepala pun tak. Migrain pun tak jadi. Dan kuandan kita ni darah tinggi dia tak naik ya. Sebab kita tak serabut. Yang mari daripada serabut tadi tu penyakit jatuh, penyakit darah tinggi, penyakit tu penyakitnya mari ya. Sebab tidak ada bahagia dalam hidup. Sama ada suami dengan isteri tak ada bahagia, anak dengan ibu bapa tak ada bahagia, guru dengan anak murid tak ada bahagia, ketua masyarakat dengan pengikut makmum dalam kampung tak ada bahagia. Sebab jauh daripada amalan yang soleh. Amalan yang soleh ada dalam kitab Quran lah, mana-mana tak ada. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan Tuhan wis qada hidup dunia bahagia nah. Tak. Tuhan akan beri ganjaran yang tinggi, tak ada disakatkan di sisinya pada hari akhirat esok. Orang apabila baik di sisi Allah Taala, maka akan jadi baik juga di sisi sesama manusia. Hadis sahih Muslim, Nabi kata lagu mana? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril alaihi salam. Coba kita tengok hadis Nabi. Hadis ni hadis sahih. Seorang mana ya Allah Taala kasih, Tuhan panggil Jibril mari. Tuhan panggil Jibril mari. Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahabbahu. Hey Jibril, aku kasih kepada seorang ni, maka mu kasihlah dia. Jibril tu kasih pada orang yang Tuhan kasih. Lalu fanada Jibril ahli sama. Jibril panggil ahli langit, semua para malaikat. Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu fulan. Seorang Allah Ta'ala dikasih pada orang ni. Hei ahli langit semua, malaikat semua dengar belakang 7 lapis. Fa'ahibbuhu, maka hendaklah mung tu kasihkan dia. Semua malaikat di langit tu kasih bis terhadap orang tu. Kemudian al-mahabbatu nazala minas sama' ila al-ard. Kasih tadi tu turun daripada langit pada bumi. Maka fayuqal li ahli al-ard, dikatakan balik bagi ahli al-ard itu qabul. Dia terimakan orang hak Tuhan kasih. Sebab tu orang ni pergi ke mana pun orang kasih, sebab Tuhan kasih. Apa boleh Tuhan kasih? Kerana dia buat amalan yang soleh. Tuhan wi bukan sekadar dalam dunia, Tuhan wi sampai ke akhirat. Benar ni sungguh, sungguh. Sebab Nabi kecek tak bahau, pas Nabi kita ada sungguh dah, ada sungguh. Mayat dia ada sebagaimana jasad dia hari yang meninggal sampai ke hari ni daklah tu. Tak ada ubah-ubah. Sebab Nabi kata dalam hadis sahabat pada baginda kata kan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsam al-anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bombing itu makan jasad para nabi. Jasad nabi kita ni tak balas tu sampai ke hari ni. Sehingga ada orang putih ni mari nak curi jasad nabi kita 2-3 mana kata lama mari dah dekat 100 tahun dah, 80-70 tahun sekitar tu lah. Mari nak curi jasad nabi sebab dia tahu kata jasad nabi itu tahajud. Dia gali kita dekat dengan kubur Nabi dah nak boleh ambil dah. Jadi terkabar dulu di kalangan raja duk jaganya kubur Nabi tadi itu kata
ada orang nak curi jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diigakkan orang tu ambil tindakan, lepas pada tu waktu orang besi tadi itu pocok jauh masuk pergi. Pak tapai pocok besi untuk nak jagakan jasad Nabi kita. Cok lek เข้าไปในแผ่นดินนี้ dalam tanah tu, pak tapai nak jaganya jasad Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gaponya saya nak ayat di sini? Nak ayat kata Nabi kita ada sungguh. Nabi kita ni mi tuatun cincin, bukan benda khayal-khayalan, tak ada. Hak lain dok royak tadi tu ada sungguh dak pun tak tahu. Tapi Nabi Muhammad ada sungguh. Diri dia ada sungguh, dan dia hak bawa agama kita mari sini. Tengok. Pas kita dak rasa tak dak syok gapo lagi terhadap ajaran Islam kita. Dak rasa syok gapo lagi kata hak ni benar. Dan dalam Quran kita dak mengaji ni, kalau yo royak ha dunia tak ada salah lah setepak apa. Apabila dalam dunia ni tak salah lepas setepak, pak akhirat nak salah kat mana? Ya dok di kita, yakin tak yakin. Sebab tu apabila kita tak ada yakin sutin ni, tak tahu nak buat juga. Ya nak al-yaqin. Yakin ni dapat pada mana? Hasil daripada ilmu pengetahuan yang kita mengaji dan belajar. Ya tak yakin dok sore dok dia pada dia nak hasil yakin, tak yakinlah tu. Ya kena mengaji jadi molek. Barulah kita itu dapat keyakinan. Baik. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Tuhan nak tambahkan kelebihan banyak lagi. Bukan sekadar ning Tuhan nak tambah kebajikan. Kelebihan Tuhan ning nak ayat we tahu. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Tuhan Nabi banding seperti laut. Laut tempat taning kita ni banyak ke laut ke? Cuba kita tengok laut. Maddal basar. Habis mata pandangan. Kalau mana kata bahasa pak taning kita, suk mata memandang. Tak tahu kata hujung jatuh di mana. Tu laut. Lalu Nabi royak kata Tuhan royak pada Nabi royak kita tu mana? Kalaulah akui semua hajat manusia yang nak min awalihi ila akhiri, daripada awal hingga akhir wi belaka sampai ke puas hati manusia nak, tak habis daripada aku malaikat setitik jarum saja hak cocoh masuk celuk dalam laut tadi, akik duk di patak ni setitik ni saja. Hak banyak lagi tu kelebihan Tuhan tak habis-habis lagi. Sebab tu Tuhan suruh kita minta daripada dia kelebihan. Lagu mana? Was'alullaha min fadlih. Mintalah kamu daripada Allah Ta'ala kelebihan. Kita doa, ya Allah Tuhan aku, bagilah daripada kelebihanmu tu kepada aku. Ya Allah, berilah kelebihanmu kepada aku. Boleh minta. Jangan kita duk berasa deki sama sendiri. Tuhan wi kelebihan orang ni gini, Tuhan wi kelebihan orang ni gini. Tuhan lari tak sewi kita deki gi mari. Saya katanya nak wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kita duk rasa deki kelebihan orang tu daripada orang ni, jangan orang lagi. Nak kelebihan minta Tuhan. Panawak lagu mana Tuhan nak boleh mudah kelebihan. Gini cara hak Nabi hajat. Kita tengok guru kita beli kereta merah ataupun dapat rumah baru. Kita nak lagu mana? Jangan tarik muka, kita rasa gembira dalam hati. Allahumma yubarik fi fulan ibni fulan. Hei ya Allah, ya Tuhan aku, berkatilah kepada hamba-Mu, dan aku minta daripada-Mu ya Allah, wi aku lebih pada tu ataupun sama dengan dia. Ha tu cara nak mudah. Cara kita nak wi Tuhan wi kita mudah. Hak pasal Tuhan tak sewi kita lagu mana? Demo ni boleh rumah merah. Nyelitah kita. Nya boleh belum ada kita gitu gini. Kau tak boleh. Jangan sifat tu ada dalam hati kita. Mungkin kalau kita tak mengaji sutai agak dia boleh jadi belakang kita. Nak boleh tengok nikmat hak orang, kita minta daripada Tuhan, ya Allah Tuhan aku, berkati pada orang tu hamba-Mu, dan minta Mu beri pada aku lebih dari tu lagi. Apa? Nak minta kelebihan pada Tuhan, minta nya ana tak apa. Kira gini dalam hadis sahih Nabi kata kita boleh masuk syurga belakang sekali. Bawah sekali, kon sutai tidak kau sawan, Tuhan wi 10 kali dunia. 10 kali dunia ni Tuhan wi kita sore. Nak kau? Nak apa lagi daripada Tuhan? 10 kali ganda dunia ni wi kita sore.
Kita ni kalau we bakak kita sore pun hidung lewat Jumaat dah. Mana kata puas hati dah kita. Tak kata dia bakak we taning kita. Semua negara tan ini hak kita sore. Hak mama kita sore, hak kita apa nama saudara kita sore. Cukup dah rasa. Tak apa dah tu. Tapi tak. Tapi hak ni tu hawi 10 ganda. Dunia ni 10 kali. Nak gapo? Kelebihan Tuhan banyak. Minta daripada Tuhan tak habis. Lalu Tuhan kata wa yaziduhum min fadli wa yazidahum min fadli. Dan Tuhan tambahkan terhadap mereka itu daripada kelebihan Tuhan. Kelebihan Tuhan ni tak sakat. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha Pengampun. Apa Tuhan sebut kata pengampun di sini? Cuba kita perhati dalam ayat. Apa Tuhan tak kata innahu ghafurur rahim? Ataupun innahu apa nama Rahman Al-Karim. Apa Tuhan tak sebut gitu? Tuhan sebut kata ghafurur rahim. Ghafurun syakur di sini. Sebab manusia kita ni ia tak lepas daripada berdosa. Kita walaupun molek setara mana pun, hebat setara mana pun, lepas daripada salah dan silap. Tak. Nabi kata kan? Nabi kata kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni silap dan salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah iaitu orang yang pandai minta maaf kepada Tuhan. Senang Islam kita. Umat Nabi kita ni senang. Kalau umat Nabi Musa dulu kalau salah dengan Tuhan nak minta apa kena bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Suruh bunuh diri. Nak minta ampun boleh, salah dengan Tuhan sekali, minta ampun bunuh diri. Umat Nabi kita ni salah dengan Tuhan berapa kali pun minta ampun pada Tuhan, ada apa. Tuhan katakan wa inni laghaffarul liman tab. Dan sesungguhnya aku sangat memberi ampun kepada orang yang nak taubat kepada aku. Asal memang kita tak sah. Oh, makcik dulu gak mana kata tak berjuruh dulu gitu gini, rasa malu dengan Tuhan gini. Ni tak apa, saudara royak kau orang. Ni kita mula nak royak nak bagi cerita kau orang selalu. Benar hak tak molek saya nak nasihat di sini dia. Benar tak molek jangan cerita pada anak cucu. Ni saya jumpa beberapa orang guru, tok-tok guru seperti orang-orang hak giti pandai itulah. Dok royak jaksa dia, jaksa betul tak juh dia. Anak ada 10 orang tak juh seorang habuk. Oh, babo dulu ni gini pakai seluap, gitu, gamuk gini, bawa kapak manis gitu gini. Anak tadi itu dia dok pasal salah tu kita dak pang dia dah. Dewi jalan tak kena kepada dia. Benar hak tu tak kena royak. Tak juh walaupun 10 orang ni hak jantan tak juh walaupun seorang. Dia tak boleh royak dah lagi. Kita jaksa rima secara mana pun tak usah royak. Kepada anak cucu kita benar-benar tak molek. Sama ada lelaki di kalangan kaum ibu kita, ayah kita. Jangan. Royak apa? Kita ngadu ke Tuhan. Ya Allah, aku ni salah ngamu banyak gini. Ngadu dengan Tuhan. Hak tu tak usah royak. Sebab apa? Sebab Tuhan itu katuk di atas kita. Hari akhirat esok Tuhan panggil kita. Ya abd, iqtarib. Hei hamba, dekat dengan aku. Kita ahli sunnati wal jamaah mazhab salah. Royaklah mana ada sifat ia duk sekadar laisa kamitslihi syai'. Sudah. Tak ada serupa dengan kita kan sudah. Tuhan yang nak buat lagu mana ni bahasa kita sebut. Ya abdi fa'alta kaza yawma kaza fi makani kaza ma'a fulan. Hei hamba aku buat dosa, buat salah dengan aku tepat tu masa tu dengan orang ni. Sungguh kata sungguh. Sungguh kata sungguh. Kita pun bala ya Rabb. Betul Tuhan, betul Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepada kita, hari kiamat esok, ya abd qad satartuha lakum qad satartu alayka fi tilka al-ayyam wa ana al-yawm aghfiru laka wa la ubali. Ya Allah, hei hamba, aku susukkan keaibanmu, aku tutupkan keaibanmu harimu hidup dunia hari tu. Hari ni aku nak apung padamu pula, aku tak sekira banyak denganmu. Sebab tu kejahatan, benda hak celak-celak, benda hak duk tak juruh dulu, tak usah royak. Nah, tak usah royak kepada anak cucu pandai. Oh, kita ni gitu, oh kita royak molek ada. Oh, tiap-tiap hari Jumaat
Mama pergi ngaji semua dengan Ustaz Allah di sini, di parit kita ni. Ngaji semua. Hawayat tu banyak tak apa. Hari tu royak cerita tu, hari ni royak hukum tu, hari royak. Hawayat lah tu tak apa. Royak hak molek. Oh mama kau pandai buat belakang, dapur. Royak, buat gitu, buat gini. Ha, tak apa. Cara buat dapur lagu mana, cara nak sipir rumah lagu mana. Hawayat habis tak apa hak tu. Jangan duk royak jaksah pasal rima-rima tu tak sah. Hak tu jadi kesal kepada hati anak cucu kita jadi kok lain. Dan kita kena pera anak kita, anak cucu kita uya masuk dekat dengan kita, jangan jauh dengan kita. Jangan duk bakang semua tak leh. Kena uya masuk dekat dengan kita, tapi sampai ke jangan uya naik kepala kita. Sekadar makna kata hak benar kita boleh kecek tak kecek. Itu panggil bak tarbiyah anak cucu. Jarang orang-orang lah ni nak kecek bak tarbiyatil aulad. Cara tarbiyah anak cucu nak jadi tubik, jadi orang molek tu, di kualiti tubik jadi ada kunafat tu. Oh, jangan kecek. Imam Syafi'i lagi kecek sama dengan kawan-kawan ibu lagu ni. Dia kecek yang ngajar perempuan. Imam Syafi'i kita ni yang ngajar perempuan. Sebab tu anak-anak murid dia tu hebat-hebat duk dengan dia tu anak yatim saja. Mok pera. Tapi tubik jadi sedaga. Sebab dia sendiri tu pun anak yatim juga. Mok juga pera. Tu nak royak kita we pahal di sini. Kerana kita ni tak lain tak bukan pasti kita hina hidup dengan ajaran Tuhan. Kemudian syakur. Kalimah syakur ni mana bersangat Tuhan ni syukur kepada kita. Syukur kepada kita ni lagu mana? La ilaha illallah. Tuhan ni syukur juga, terima kasih juga pada kita. Ya. Kita mari duk mengaji Quran ni, Tuhan terima kasih kita ni. Bukan makna kata Tuhan tak tengok kita mari ngaji Quran, Tuhan tak nampak, Tuhan tak dengar kita dah baca Quran. Mari duk dengar apa nama guru duk syarah ayat Quran, tak Tuhan nampak. Dan Tuhan terima kasih kita. Tuhan terima kasih kita. Ya. Adakah Tuhan royak lagu tu, Nabi royak lagu tu ada? Nabi kata man, apa nama Nabi katakan? Sesiapa man nazzaha 'anil tariq syaukah. Siapa dia suci daripada jalan raya, apa nama? Iaitu duri. Duri itu ia cuci. Nak mari ngaji Quran nampak duri-duri sepak-sepak tubik. Nampak benda-benda nak jadi kacau-kacau sepak-sepak tubik. Lalu Allah Ta'ala tu yang tertinggi di atas segala makhluk ni tengok dan lihat. Lalu Tuhan kata, syakarallahu laka ya ibadi. Aku minta terima kasih padamu. Sekadar tu kita halih duri tepi jalan tu, Tuhan terima kasih pada kita. Pas kita mari ngaji Quran, ulama kata lebih aula daripada tu lagi. Ni apa qiyasul aula dalam ilmu usul fiqh ni, makna Tuhan terima kasih kita. Terima kasih kita. Nama kita Aminah, nama kita Zainab, nama kita tu, nama kita ni. Aku terima kasih padamu, hai hamba aku. Ya Allah, Tuhan terima kasih pada kita. Apa kita ada gapo Tuhan nak terima kasih kita? Sebab tu apabila kita ada kesedaran rasa sebab dalam dada, kita dah buat baik tadi tu sikit saja. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia semaya sampai kaki dia tadi itu jadi bekak serta jadi pecah. Lalu Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hakadha?" Wa apa mu buat lagu ni? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah Taala ni ampun bagimu ni dosa dulu, dosa kamu yang tak ada sekarang habuk. Wa apa mu duk gitu lalu? Lalu Nabi kata, afala akuna 'abdan syakura? Tak ke aku nak jadi hamba, seorang hamba yang berasa nak syukur kepada Allah Taala. Nikmat hak Tuhan wi kita ni nak bila tak habis. Bila tak habis sungguh. Tuhan bagi belaka kita. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan bagi kita semua perkara yang kita itu nak pakai ya, Tuhan pakai ya. Nak mah, Tuhan wi mah. Nak tempat ke dia meh, Tuhan wi ke tempat ke dia meh. Nak anak, Tuhan wi ke anak. Nak cucu, wi cucu. Nak gapo nama? Nak kereta, Tuhan wi kereta. Nak kesihatan, Tuhan wi kesihatan. Nak gapo? Wi belaka. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kita nak bila nikmat Tuhan wi kita, bila tak habis. Tak habis kita nak bila. Tak habis kita nak hitung. Pak nak buat lagu mana wi kita itu terima kasih tek Tuhan. Ni main ngaji Quran. Tak ada cara kita nak terima kasih lebih pada cara kita main ngaji kitab dia. Tak ada. Sebab Tuhan buat turunkan Quran ini tuju di atas kita betul-betul. Dzalikal kitab, dia kata syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas. Pertunjuk bagi manusia, bukan hak lain. Quran kalau kita pergi gunakan bukan tepat dia tak molek juga. Guna tepat nak gapo kata gilah deh. Kalau sebut takut tepuh dengan demo pula. Hak penting sekali Quran. Mari untuk nak jadi pertunjuk bagi kita. Sebab kita duduk dalam dunia sutai ya. 100 tahun pun sutai, 200 tahun pun sutai. Semua itu umur dunia ni sutai. Inna umrad dunya qasiratun. Sesungguhnya umur bagi dunia ni setar saja. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kita duk tengok atas jauh. Jauh ni perasa kita hak tu hebohlah kita untuk nak cuba. Sebenarnya sebentar saja, sekelip mata saja. Sehingga orang hidup di atas muka bumi ni tak beriman, dia kata amah ni hidup 10 hari. Dia mau kata, hidup 10 hari kau nak sehari. Hidup sehari. Hidup sehari kalau nak adu dalam umur dunia dengan akhirat sehari saja. One day. Sebab tu kita rebutlah peluang masa kita win. Tuhan win kita ni. Tuhan win kita jangan tak set. Saya duk baca semua ayat ni. Tiap-tiap mana saya pergi saya baca ayat ni. Nak win saya ingat diri saya sendiri. Belum daripada kita nak mengingati orang lain, ingati diri kita. Takut kena masuk ngaka teriak. Masuk ngaka ni kena teriak duk dalam tu tak pasal-pasal. Lalu Tuhan tanya kita, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir? Tak ke aku wi umur kamu, wi masa kamu, wi kemudahan kamu, wi harta benda kamu, wi nya keselamatan padamu untuk mencari kebenaran, tak saya masuk dengan hari ni hai manusia? Kakak jawab, hak tak sih, tu kita tak sih. Jawab tu ya, Tuhan wi. Pas kita jawab, tu hewi pedah gapo jawab situ. Kita pergi jawab dalam ngaka tu pedah gapo. Masa hak tu hewi dalam dunia ni kita tahu buat ambil kita pergi jawab situ pedah gapo. Maza taksibun. Kita dapat gapo. Gapo hak kita hasil, gapo hak kita boleh. Tak ada boleh gapo. Teriak sampai ketubik darah dalam mata. Tu tak guna dah. Teriak situ. Sehingga orang yang kena masuk neraka ni nak minta wi malaikat zabaniyah wi kurang 1 hari saja daripada seksa. Saya tak wi juga. Hari ni kita minta masuk sejah atau sejah setengah untuk mari nak ngaji Quran. Ustaz, tok guru, Quran 30 juzuk nak ngaji wi habis tak urat juga. Ya gini cara nak ayat. Kita kalau kita niat wi molek aku nak ngaji Quran habis tak habis itu kerja Tuhan. Tapi ganjaran Tuhan habis. Sebab kita niat betul Tuhan habis. Ambil di Fatihah hingga An-Nas dapat pahala bilicing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kerana kita niat molek nak ngaji Quran. Patut Allah kita tak pandai, hak tu surah Tuhan sebab tak ada duk kita. Tapi ganjaran hak kita niat hak Tuhan beri, hak molek tadi itu ganjaran hak Tuhan nak bagi sebab kita niat molek, Tuhan beri. Habis licin. Pas gapo lagi kita nak? Dipanggil, ya ahlul Quran. Hei ahli Quran. Kita masuk duduk dalam tu. Kita tak ingat walaupun satu surah. Tapi dengan sebab kita sungguh masuk duduk dalam tu. Dengan sebab niat. Dengan sebab kita ikut jalan yang kena. Sebab tu syaitan dah hasuk. Kalau nak pergi Quran seminggu sehari, nak habis bila? Tak kena pergi. Boleh. Dia tipu kita. Ya waklah mana nak pergi kita itu jauh daripada kitab Tuhan.
Manusia kita ni, kita duk ngaji Quran ni, syaitan duk tepi-tepi tadi tu. Bukan manusia duk tepi lah. Hak duk sekelilingi kita tu. Gelepah heret rambut tapah muka. Gelepah heret rambut kekang muka dia, soyak pakaian dia. Buat apa? Sebab manusia lah ni duk dengar isi kandungan Quran. Kureh tak saya dengar Quran. Kureh tak saya dengar Quran. Syaitan pun tahu dengar Quran. Iblis pun tahu dengar Quran. Kemudian jangan kita tak dengar Quran juga. Kalau kita tak dengar juga dan duk calung, jangan duk dengar Quran, duk mengajak orang, duk sekat orang tak saya dengar Quran. Jadi cuk buat dia, semacik dia. Tak saya lagu tu ni. Tak saya lagu tu. Maka di sini kita nak wipah di situ. Kalau gitu kita nak main ngaji pula insya-Allah lah pada halaqah yang akan datang ni. Kita ambil masa apa banyak dah ni, iaitu Al-Quran, kitab Allah Taala yang maha benar. Lagu mana pula nak kita mai kita tengok. Kita ambil 2-3 ayat sekali perjumpaan kita insya-Allah Taala. Kalau kita ngaji satu surah daripada surah ni insya-Allah ni kita nak ambil fokus di tempat hak ahli Quran betul-betul lalu dah. Lepas tu insya-Allah kita akan letak, kita akan mengaji tafsir dengan cara kita dah mengaji banyak orang guru, tetapi cara kita nak mengaji ni, kita nak tafsir Quran dengan Quran, ataupun tafsir Quran dengan hadis, ataupun tafsir Quran dengan pendapat-pendapat ulama hak nak sokongkan benda-benda lagu tu. Supaya nak terikat kita dengan Quran dengan hadis. Sebab apa? Sebab kita mengucap 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. 2 ni lah kita masuk syurga. Ulama pakat membantu waktu lah. Maka pada perjumpaan kita sekali ni sekadar itulah dulu dah. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberkati majlis kita sekalian ini dengan apa yang kita usaha, ikhlas kita, usaha tenaga kita, mari luangkan masa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pohon Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada masa kita. Dan kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembuhkan penyakit-penyakit kita, dan orang yang kita kasihi yang duk demam, duk sakit, duk gapo, kita pohon Allah Taala itu sembuhkan mereka itu dengan cara cepat mungkin, dan minta Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah meninggal di kalangan tok nenek kita, ibu bapa kita, orang-orang yang kita kasihi di kalangan orang-orang Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka itu sebagai rahmat yang maha besar. Dan pada akhir ni, kalau ada kasar kot mana, harap dicucurlah kemaafan supaya kita itu tak tergurihkan hati. Itulah sedikit daripada pengingatan pada tengah hari yang mulia ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azibna wa anta alaina qadir. Wa sallallahu sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.